Setiap tahun, acara regata ini diadakan untuk menyatupadukan penduduk Sarawak. Pertandingan ini menjadi acara wajib dan mendapat penyertaan yang ramai dari pelbagai agensi. Namun, malang tidak berbau apabila sebuah bot yang menyertai acara ini dikatakan karam dan menyebabkan 5 peserta ditemui lemas. Ikuti kisah ini. Sarawak Regatta adalah salah satu daripada aktiviti sukan air yang amat popular di Sarawak. Saban tahun ianya akan diadakan di Sungai Sarawak dan telah pun diangkat menjadi antara acara nasional di Sarawak. Dari dahulu sehinggalah sekarang, ianya telah menggamit ramai pelancong tempatan dan luar negara untuk bertandang ke Sarawak Bumi Kenyalang. Mungkin ramai yang menyangka bahawa regata ini adalah bentuk sukan zaman moden. Namun, sebenarnya regata ini telah bermula ketika Sarawak diperintah oleh Raja Brok lagi. Perlulah diketahui bahawa satu waktu dahulu, bumi Sarawak sentiasa bermandikan darah. Ini kerana walaupun Brok telah cuba untuk mengharamkan tradisi perang perluasan wilayah yang menyaksikan banyak kepala terlerai dari badan manusia, namun ianya masih tetap dilaksanakan juga. Banyak hal yang boleh membawa kepada pertingkahan perang antara etnik yang pelbagai pada masa itu. Jadi, di ketika itulah munculnya idea dari Raja Brok untuk mencari satu formula bagi kaum-kaum yang bertingkah ini untuk melupakan seketika sengketa mereka. Maka, atas usulan penjawat awam Kerajaan Sarawak, maka timbullah cadangan untuk mengadakan satu sukan yang paling dekat di hati masyarakat Sarawak. Sejajar dengan peredaran zaman, Sarawak Regatta telah semakin berkembang acaranya. Jika dahulu, mungkin perahunya lebih kepada perahu perang, tetapi sekarang telah ditambah dengan pelbagai acara sukan air moden seperti pertandingan boat ski, perahu berhias dan banyak lagi. Jumlah penyertaan pula berbeza. Jika dahulu dihaskan untuk kaum-kaum yang bertelaga, sekarang peserta-peserta Sarawak Regatta telah mencakupi bahagian-bahagian di seluruh Sarawak, tidak kira daripada kerajaan ataupun swasta. Malah negara jiran Brunei Darussalam juga seringkali menghantar pasukan terbaik mereka untuk menyertai sukan air ini. Sarawak Regatta, sukan air untuk keamanan dan perpaduan Sarawak Bumi Kenyalang. Namun malangnya, tradisi ini tercalar apabila pada 18 Oktober 2024, satu latihan regata bertukar terjadi apabila 5 peserta dikuatiri lemas selepas bot dinaiki mereka karam di Sungai Sarawak berhampiran Royal Bay Commercial Centre, Jalan Buruh bin Tawa sekitar pukul 4 petang. Kesemua peserta yang terlibat sedang menjalani latihan bagi acara kemuncak perlumbaan Festival Regata Sarawak Kuching Waterfront 2024 pada 1 hingga 3 November. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan berkaitan kejadian pada 4.20 petang. Susulan itu, pasukan anggota bomba digegaskan ke lokasi kejadian bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Insiden ini membabitkan 16 peserta menggunakan satu bot untuk latihan regata. 11 individu berjaya menyelamatkan diri manakala 5 yang lain masih hilang. Operasi SAR membabitkan pihak bomba, pasukan polis Marine serta Sarawak Coast Guard. Pihak bomba menggunakan kaedah pencarian di permukaan air. Kesemua yang hilang dikenal pasti sebagai Muhammad Ikhmas Sama'i 34 tahun, Majuri Maharuf 32 tahun, Muhammad Afiq Isyamuddin As-Sa'ari 26 tahun, Muhammad Khairul Bidin 26 tahun dan Muhammad Khairul Hisham Kasturi 23 tahun. Kejadian bot karam ini berpunca daripada gelombang pergerakan sebuah bot nelayan yang datang dari arah bertentangan. Ketua Polis Daerah Kuching Asisten Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, gelombang itu menyebabkan bot regata membawa 16 peserta dan juga kaki tangan unit keselamatan dan penguatkuasaan Sarawak UKPS itu dimasuki air. Jadi air telah masuk ke dalam bot regata menyebabkannya karam dan kesemua 16 peserta dalam bot berkenaan berusaha menyelamatkan diri. Sejumlah 11 peserta lelaki telah berjaya menyelamatkan diri, namun 5 lagi mangsa serta bot yang karam itu masih belum ditemukan. Untuk pengetahuan, SAR yang dijalankan sejak 4.37 petang dan tamat kira-kira 7.30 malam itu melibatkan 12 agensi dengan 8 aset serta 2 ambulans.
Menurut laporan awal, hari kedua SAR akan dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu melalui lokasi kejadian ke arah muara, iaitu menuju laut, dan satu lagi muara sungai ke bahagian atas. Ia juga dibantu nelayan tempatan dan pihak berkuasa akan meminta mana-mana pihak yang ingin membantu operasi ini perlu diselaraskan dengan polis. Berikutan insiden ini, pihak berkuasa juga sedang memantau dan pasukan regata lain yang akan membuat latihan agar pentingnya keselamatan dan memakai jaket keselamatan sewaktu sesi latihan. Air keruh menyebabkan penglihatan sifar menyukarkan pasukan penyelamat di air PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Pemangku pengarah JBPM Sarawak Tiong Ling Hee berkata, PPDA melakukan 3 selaman pada 19 Oktober 2024 dalam radius 15 meter di sekitar lokasi kejadian. Kawasan selaman di lokasi kejadian itu berkedalaman antara 5 hingga 5.6 meter. Tempoh setiap selaman dilakukan maksimum selama 15 minit, namun penglihatan sifar menyukarkan pencarian dan keputusan selaman adalah negatif. Selain selaman di lokasi kejadian, JBPM turut melakukan pencarian di permukaan di luar pintu baras Sungai Sarawak. Langkah itu diambil kerana kemungkinan mangsa dihanyutkan ke laut selepas pintu baras Sungai Sarawak, iaitu pintu air dalam sistem skim pengawalan Sungai Sarawak SPSS itu dibuka berikutan hujan lebat. Pencarian di permukaan itu dilakukan di laut di luar pintu baras Sungai Sarawak sehingga kawasan Kampung Bakor. Selain itu, bot besar atau persendirian dinasihatkan untuk memperlahankan pergerakan sewaktu melalui laluan sungai yang digunakan untuk latihan regata bagi mengelak insiden bot regata karam berulang. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Macha Attar berkata, peserta regata turut disarankan memakai jaket keselamatan ketika menjalani latihan selain penganjur pertandingan perlu menyediakan bot pengiring sebagai persediaan sekiranya berlaku kejadian tidak diingini. Untuk pengetahuan, sebelum ini latihan regata memang tiada pemakaian jaket keselamatan. Peserta berlatih dalam keadaan cuaca panas terik, jadi bila bot karam mungkin mereka panik menyebabkan usaha menyelamatkan diri mungkin gagal. Cabaran hari kedua SAR, Manca berkata keadaan air keruh di sungai berkenaan menghadkan penglihatan penyelam untuk mengesahkan objek yang dikesan di dasar sungai. Pihak berkuasa juga menggunakan drone dan setakat ini pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah melakukan 6 selaman di dasar sungai sejak 6 pagi namun tidak menjumpai mangsa. 5 mangsa yang hilang ini berkemungkinan dihanyutkan arus hingga ke muara sungai. Ia berikutan pintu air dalam sistem skim pengawalan Sungai Sarawak SPSS atau baras Sungai Sarawak dibuka malam kejadian apabila hujan lebat berlaku sekitar bandaraya. Pencarian kini diperluaskan membabitkan 12 agensi penyelamat, 127 sumber manusia dan 18 bot serta drone digerakkan bagi mengesan mangsa. Namun, walaupun 5 mangsa masih hilang, sesi latihan untuk pasukan lumba perahu yang akan menyertai regata Sarawak diteruskan seperti biasa. Bot pengiring juga disediakan oleh penganjur untuk mengambil tindakan segera jika berlaku kemalangan. Salah seorang peserta lumba perahu yang hilang di Sungai Sarawak, Muhammad Khairul Hisham Kasturi 23 tahun, baru sahaja melangsungkan pertunangan Ahad 13 Oktober 2024. Bapa saudaranya Muhammad Ridwan Aban berkata, Muhammad Khairul dari Kampung Rebak Asajaya melangsungkan pertunangan dengan teman sekolahnya yang hanya mahu dikenali sebagai Wawa. Keluarga kedua-dua pihak memutuskan untuk mengikat tali pertunangan kerana mereka sudah lama berkawan. Malah tunangnya pengsan sebaik mengetahui kejadian ini. Muhammad Rizwan mengakui Muhammad Khairul tidak pandai berenang, malah dari kecil tidak biasa bermain di sungai atau laut walaupun mereka tinggal berdekatan laut. Sebab itu keluarga masih hairan mengapa dia menyertai lumba perahu sedangkan dia bukan sahaja tidak pandai berenang, malah tidak pandai berkayuh juga. Difahamkan Muhammad Khairul yang juga kaki tangan unit keselamatan dan penguatkuasaan Sarawak UPKS baru 3 hari menyertai latihan sebagai persediaan untuk menyertai regata Sarawak. Keluarga reda dengan apa yang berlaku dan berharap semua mangsa akan ditemui dalam apa jua keadaan. Tetapi pada masa yang sama, keluarga mengharapkan ada keajaiban walaupun harapan amat tipis. Seekor anjing dari unit K9 unit anjing pengesan bernama Bella dan sebuah helikopter PGU JBPM digunakan pada hari ketiga SAR yang bermula seawal 6 pagi bagi meneruskan usaha mengesan ke-5 mangsa. Beberapa kaedah baharu seperti unit K9 JBPM yang digerakkan ke lokasi kejadian seawal 6 pagi supaya tiada gangguan seperti bau minyak yang mengganggu sensitiviti deria bau unit K9. Tambahan 1 unit PGU helikopter untuk bantu pihak berkuasa hingga di Bakor.
Pada pagi 20 Oktober 2024, semua mangsa yang hilang ditemukan lemas. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata, kelima-lima mangsa ditemukan terapung di muara Sungai Sarawak. 2 mayat ditemukan oleh anggota JBPM berdekatan baras Sungai Sarawak jam 6.16 pagi. Mangsa ketiga juga ditemukan oleh anggota JBPM di muara Sungai Sarawak pada 6.40 pagi. Mangsa keempat ditemukan terapung oleh anggota Sarawak Coast Guard pada 7.07 pagi, manakala mangsa terakhir dikesan menerusi drone polis pada 7.09 pagi. Kesemua mayat mangsa diserahkan kepada polis dan dihantar ke unit forensik Hospital Umum Sarawak untuk tindakan lanjut. Seorang pekerja kapal yang enggan namanya disiarkan berkata, biasanya kapal nelayan bergerak perlahan ketika memasuki Sungai Sarawak selepas melepasi pintu baras di sistem skim pengawalan Sungai Sarawak. Bagaimanapun, dia mengakui gelombang memang agak besar terlihat apabila kapal nelayan laut yang bersaiz besar melalui sungai berkenaan. Mungkin ketika kejadian itu jumlah kapal yang berlayar melebihi sebuah dalam satu masa. Dia turut menolak dakwaan kapal nelayan yang dikatakan punca perahu lumba karam di Sungai Sarawak Jumaat lalu dipandu laju. Menurutnya, jumlah peserta yang ramai iaitu 16 orang yang menaiki perahu itu juga mungkin antara faktor ia karam selepas terkena gelombang. Sehingga petang 20 Oktober 2024, bot regata yang karam ini masih belum ditemukan. Sudah pun takdir mendahului perancangan mereka. Keluarga mangsa tabah menghadapi ujian ini. Kami seluruh rakyat Malaysia mendoakan kesemua mangsa diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.